Okay, Assalamualaikum semua kepada semua follow Stillion. Apa khabar anda semua? Alright, so bersama saya lagi di Bursa Malaysia Weekly Updates. Kita nak tengok apa yang berlaku dekat Bursa Malaysia pada minggu lepas, and then apa jangkaan kita pada minggu hadapan lah. Sektor-sektor apa yang akan ada potensial untuk minggu depan. Okay, so seperti anda semua tahu, which is last week Bursa Malaysia berlaku panik, especially pada hari Jumaat lah, which is dia pun dah break dia punya previous support level. So kita menyangkakan kemungkinan kejatuhan tu akan berterusan pada minggu depan. So, tapi sebelum tu kita nak tengok apa catalyst yang membuatkan saham Bursa Malaysia jatuh. So kalau kita tengok dia macam-macam faktor lah, especially first memang COVID-19 ni lah tak settle lagi, which is itu pun memberikan negative impact kepada pasaran, and then unstable politics dan apa yang berlaku di Bursa Malaysia, which is kita nampak ketidakstabilan politik, and then kita nampak on global punya fear, global panic ni, because of apa, next week kita hari Selasa kita ada election dekat US. So bila US market pun goyang, US market pun jatuh lebih kurang dalam 800 point. So kita boleh nampak which is Bursa Malaysia pun secara tak langsung pun akan memberi tempias sikit lah. So which is banyak negative impact lah, negative news yang berlaku pada minggu lepas. So disebabkan minggu depan kita akan nampak US election pada hari Selasa nanti lah. Alright, so kita tengok kejap apa yang berlaku dalam pasaran Bursa Malaysia pada hari Jumaat. Okay, so korang tengok kat sini, KLCI hari ni drop 28 point guys. 1466.89 mata. So sebanyak 1.89% lah, which is agak banyak kan. So kita boleh nampak volume untuk hari Jumaat tu 5.9 bilion. Value adalah sebanyak 3.9 bilion. So saham yang membuat kenaikan adalah sebanyak 200 saham saja. Saham yang membuat kejatuhan sebanyak 1033 saham, dan saham tidak berlaku perubahan sebanyak 309. So kita boleh nampak dekat situ, which is kita boleh nampak apa? Kita boleh nampak KLCI pada hari Jumaat ni memang berlaku banyak panic selling lah. Berlaku banyak panic selling. Okay, so sekiranya anda dah mempunyai position ataupun anda dah ada position, so better dalam keadaan market sekarang ni, kita kenalah tengok kita punya trading plan tu, is it dah hit kita punya stop loss ataupun belum lagi. So kita kena jaga, monitor betul-betul. That's why kita keep on tekankan on money management. Bila berlaku market macam ni, maknanya korang tak perlu nak panic, because kita dah kira at first, kita dah kira berapa risiko yang kita willing to take lah. Okay, alright, so kita nak tengok in sektor apa yang memberikan kejatuhan yang banyak, and then yang memberikan ada potential untuk next week. Okay, so kita tengok on KLCI dulu. Kita nak buat index analysis on KLCI. So kalau korang tengok dari sini pada hari Jumaat lepas, which is dia dah pun break dia punya previous support, so kita menyangkakan KLCI kemungkinan akan membuatkan penurunan lagi, di mana kemungkinan dia akan mencari dia punya previous first kali dia akan mencari dia punya resistance become support dekat sini. Kita boleh nampak which is kemungkinan dia akan mencari resistance become support dekat this area, dekat sini. Itu adalah target yang pertama lah. So barulah dia start to rebound balik, which is area 1400 lah. Kita menyangkakan psychological price di 1400. So kemungkinan KLCI ni mungkin akan pergi ke 1400, and then barulah buat kenaikan ke atas balik. Okay, so memang kita dapat lihat which is next week ni kemungkinan akan berlaku penurunan ni lah, akan berlaku penurunan. Tapi adakah itu advantage kepada kita? Yes, especially on saham-saham yang sektor still in play lagi, macam sektor teknologi, sektor healthcare, yang korang dulu kata sektor ni mahal nak beli, macam Top Glove kan, dulu sempat sampai 24 ringgit naik, and then dia buat bonus split sampai RM11 terjatuh balik, and then sekarang ni mungkin adalah peluang untuk korang untuk beli dekat bawah ni lah. So that's why walaupun dalam market keadaan yang bearish pun, kita sebenarnya kalau kita tahu, kita pandai ambil peluang lah. Maksudnya kita boleh beli di bawah lagi, kita boleh beli dengan harga yang lebih murah.
Okay, so kita tengok ni. Okay, on small cap pun, which is they follow kita punya analysis, which is kita menyangkakan dia akan mencari support sini, and then barulah dia akan rebound naik ke atas lah. So sekarang ni on small cap index, which is dia masih lagi berada di range support level dia. Maksudnya dia ranging ni daripada 12,600 ni ke 14,200 ni. 14,200 dengan 12,600. Tu dia punya ranging dia. So kita menyangkakan dia akan touch dia punya previous support, and then kemungkinan dia akan rebound balik lah. So kita akan tengok time to time. So kalau KLCI jatuh banyak lagi, kemungkinan support ni pun kemungkinan akan break juga. Dia akan mencari dia punya previous support dekat area 11,530 lah. Okay, so itu adalah untuk small cap index. Macam mana pula sektor-sektor dia. Okay, so sektor construction dia dah pun hit kita punya support level kat sini. Macam last week kita menjangkakan di mana dia akan membuat kejatuhan ke bawah, dan disebabkan dia dah pun break dia punya previous support level kat sini. So sekarang ni dia betul-betul berada di pada support level yang kedua lah. So sekiranya dia break this level, kita mungkin akan nampakkan kejatuhan yang lebih banyak lagi lah untuk sektor construction. So sektor construction untuk next week kita try to avoid lah. Okay, so macam mana pula dengan teknologi? Okay guys, teknologi masih lagi dalam keadaan uptrend. So teknologi masih lagi dalam keadaan uptrend. So kita menyangkakan kemungkinan akan mencari dia punya previous resistance backup support dekat sini, dekat area 57 sebelum dia buat kenaikan ke atas. So mungkin sekarang ni next week kita akan menunggu sektor ini dia dah sampai dekat 57 mata ni, barulah kita cari saham-saham yang related to teknologi untuk kita buat pembelian, untuk lebih selamat lah. Kita takut kalau kita beli sekarang, kita catch a falling knife. Maksudnya kita tadah benda yang mungkin akan jatuh lagi lah. So dia ada basis dia. That's why kepada student-student kami, which is dia dah belajar on technical, dia tahu macam mana kita nak buat decision on ni lah, nak buat analysis on chart ni. So basically that's why kita kata jangan catch falling knife ke. Kita tunggu confirmation for reversal, baru kita decide to beli. Alright, so tech stock ni kita boleh monitor, masuk dalam watchlist kita sektor-sektor yang related to teknologi ni. Alright, macam mana pula dengan REITs? Ya, REITs masih lagi membuat kejatuhan, di mana kita menyangkakan dia akan sampai dia punya previous support kat sini lah. So dia memang dah mengikut kita punya analisis. So saham-saham macam ni kita dah cakap daripada awal, which is try to avoid. So kita boleh jangka dia akan sampai ke 777 ni lah. Okay, finance pun sama, which is dia pun dah break dia punya previous support, so sekarang ni berada di pada support yang kedua. So kat sini adalah penentu dia lah. Sekiranya kita nampak the next candle ni dia break lagi support dekat sini, so kita menjangkakan kemungkinan dia akan mencari support yang seterusnya dekat bawah ni lah. So it's not a good signal for finance sector. So korang kena avoid saham-saham yang related to finance. Okay, so macam mana pula dengan property? Okay, property unfortunately dia tak ikut kita punya analisis, di mana kita menjangkakan di area sini dia mungkin akan membuat satu reversal untuk naik ke atas, tapi dia dah pun break dia punya support balik. So dia turun mencari support yang kedua dekat sini lah. So dekat sini kita akan tengok lah, which is kalau dia berjaya break dia punya support ni, maksud dia memang akan teruskan kejatuhan ke bawah, mencari support yang seterusnya di area sini, di paras sini. Di paras sini guys. Yes. So kemungkinan dia akan mencari support di paras sini sebelum dia buat penjaga atas balik lah. So kita kena tengok time to time apa yang berlaku, so supaya kita boleh bergerak dengan lebih pantas. Okay, alright. So plantation pun sama, which is kita nampak macam korang tengok ni, arrow ni saya dah menjagakan, which is dia akan membuat kejatuhan ke bawah. So which is dia pun tengah mencari dia punya previous support dekat sini. So kemungkinan plantation pun akan membuat kejatuhan mencari support seterusnya lah. So plantation pun kita try to avoid untuk next week. So construction dia dah hit dah kita punya target, which is kita menyangkakan dia akan turun mencari support dia. So sekarang ni dia dah area support, so kita akan tunggu tengok ada reversal ataupun tidak. Kalau tak ada reversal, kemudian dia akan terjun lagi ke bawah. Dia akan terjun mencari dia punya support yang seterusnya. So that's why the benefit of technical analysis ni, korang boleh bergerak, boleh buat decision tu dengan cepat, based on pergerakan harga. So kita boleh tengok market ni sebenarnya dalam keadaan fear ke
ataupun tengah nak buying ke. So kita boleh nampak based on chart ni sendiri. Alright, so kalau kita tengok healthcare ni, dia dah hit kita punya target sebelum ni, and then dia buat correction. So kita menjangkakan dia buat correction, mencari dia punya trend line sebelum ni, dia mencari dia punya trend line dekat sini sebelum dia nak buat kenaikan ke atas macam ni. So siapa-siapa semua boleh tengok saham-saham yang related to healthcare juga. So dua sektor utama yang kita keep on repeating like sebelum-sebelum ni pun, healthcare dengan teknologi guys. So energy macam mana pula? Energy dah hit kita punya target, which is kita target dia akan mencari dia punya support dekat sini, and then dia dah pun dekat para support. Sekarang ni kita menunggu sama ada dia boleh buat satu reversal signal ataupun tidak dekat sini lah. So sekiranya dia dah buat reversal signal dekat sini, so kita boleh nampak which is energy sector kemungkinan akan membuatkan satu rebound untuk naik ke atas. Alright, so macam utilities, ya utilities kita nampak ya dia dah pun mencecah support sebelum ni. Dan so kalau sekiranya dia break di support, kita menyangkakan dia mungkin akan turun ke bawah mencari dia punya previous support level ke sini. Macam sini nampak ni kita dah tunjuk arrow which is dia nak turun ke bawah. So which is dia dah pun berjaya betul-betul turun ke bawah. And then sekarang ni pun nampak macam dia dah break dia punya support level ke sini. So kita akan nampak idea dia mungkin akan mencari the next support level lah dekat sini. So untuk utilities pun mungkin korang boleh avoid. Okay, so transportation, ya transportation kita nampak ada sinar-sinar dia nak buat rebound dekat sini because of dia bermain dalam ranging dia. So dekat sini pun ada support area. So dia dah pun break. So sekarang ni kita nampak kemungkinan dia akan buat rebound untuk naik ke atas. So saham-saham yang related to transportation macam GDAX, Post, so semua korang boleh try to tengok lah untuk next week. Okay, alright, so itu saja guys. And basically untuk minggu ni, sektor-sektor pilihan kita untuk minggu depan, which is sektor yang sama, which is korang boleh tengok sektor-sektor yang related to tech dengan healthcare guys. Alright, so hopefully benda ni akan dapat bantu anda sedikit dalam trading anda. Okay, so itu saja. Jumpa anda pada seminar kita akan datang pada 21 November guys. So kepada yang belum join, korang cepat-cepat klik link tu guys. Alright guys, assalamualaikum, bye bye.